Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina warzuqna tilawata kitabaka ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua, dan kita takbirkan rasa syukur kita di atas segala kepelbagaian nikmat Allah kepada kita semua sehingga ke saat ini. Antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang sedia ada pada kita. Semoga dengan usaha daripada kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita maklum, pagi ini setiap pagi Jumaat 9:30 pagi kita sama-sama cuba baca ayat-ayat suci Al-Quran untuk sama-sama kita tadabbur, untuk kita cuba fahami dan cuba kita hayati segala makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu lepas kita dah baca surah Al-Ikhlas. Kita dah hurai ayat pertama dan ayat kedua. Kita cerita macam mana surah Al-Ikhlas ini antara surah yang pendek di sudut bilangan ayat-ayat dia, tetapi cukup bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin sepenuh bahawasanya semua ayat-ayat suci Al-Quran bermula daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya merupakan hidayah, merupakan panduan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Al-Quran ini dia tetap waqi'i, dia tetap relevan, dia merupakan mukjizat Allah sampai akhir zaman, yang termasuk zaman kita. Jadi apabila kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, dia menggambarkan kisah umat-umat terdahulu, dia menggambarkan tentang kekuasaan, keagungan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Al-Quran juga menggambarkan tentang kehendak, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, larangan-larangan tertentu daripada Allah SWT untuk difahami, untuk dihayati, untuk diikuti, sehingga kita termasuk dalam golongan yang disebut hamba Allah SWT yang betul-betul beriman, yang mukmin, yang taat, yang patuh kepada segala perintah dan larangan daripada Allah SWT. Termasuk ayat-ayat daripada surah Al-Ikhlas. Macam mana kalau kita boleh fahami dan kita boleh hayati dalam kehidupan kita, tentulah dia akan lahir keikhlasan sepenuh
yang lahir daripada lubuk hati sanubari kita dalam kita meyakini keesaan Allah SWT dan dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya Allah Taala ni Maha Esa. Kita sebut minggu lepas bahwasanya qul ni terlalu bernilai. Semua ayat-ayat Quran kita faham sama ada qul ataupun tidak ada qul. Dia wajib kita baca, kita hayati dan kita sampaikan segala ilmu kefahaman yang ada pada termasuk kita kepada seluruh alam ini dengan pelbagai cara. Dan kita tahu apabila sebut qul, lagi-lagilah ayat itu penting untuk diberi perhatian dan kita faham bahawasanya qul ni adalah daripada Allah SWT. Asasnya dituju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad menerima ayat-ayat suci Al-Quran wahyu ni melalui Jibril dan Nabi alhamdulillah telah sempurnakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mana-mana umat Nabi Muhammad khususnya yang mengikuti jejak langkah Nabi, maka dia mendapat kemuliaan insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk qul dari sudut untuk memastikan bahwasanya kita dan seluruh makhluk ini yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tentang kesempurnaan, keagungan, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita dan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala termasuk langit dan buminya. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran qul huwallahu ahad. Dan disebut dalam buku ni, kita sebut minggu lepas, macam mana antara faktor ataupun punca perbalahan manusia sesama sendiri ni, antara puncanya kerana dia rasa dia ada kekuatan. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh. Walaupun sebenarnya kalau kita perhati, harta kekayaan yang ada pada manusia, pengaruh yang ada pada manusia, kekuasaan yang ada pada manusia sebenarnya terlalu sedikit terhad masa tertentu, fokus kepada perkara-perkara tertentu sahaja nak berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya kita kena yakin sepenuh kehidupan ini, pengaruh yang ada pada kita, kekuasaan yang ada pada kita, harta benda yang ada pada kita, semua sekali sebenarnya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mencipta segala-galanya. Kalau kita boleh terima dan kita lafaz dengan mulut kita yang lahir daripada hati nurani kita yang bersih, insya-Allah sebenarnya itu salah satu cara untuk kita fikir macam mana cara untuk manusia dan seluruh makhluk Allah SWT semasa diberi ruang oleh Allah hidup atas muka bumi ini, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara makna qul huwallahu ahad. Kemudian ayat seterusnya kita sebut minggu lepas, artinya qul huwallahu ahad ni makhluk tak boleh ikut nak jadi macam Tuhan. Tak boleh. Mana kita nak menguasai sepenuh, tak boleh. Sebab itu mutlak kuasa Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita akan jadi macam kisah-kisah umat terdahulu. Macam Fir'aun, macam Namrud dan mana-mana raja dan pemerintah yang zalim. Ayat seterusnya, Allahus Samad. Allahus Samad ni kita sebut Allah Ta'ala lah tempat tumpuan. Ataupun dalam buku ni dia sebut tafsiran almarhum ayah Datuk Gurunya, dia sebut As-Samad ni adalah serba cukup. Jadi serba cukup ni nisbah pada kita, semua benda yang kita nak ni ada belaka. Orang boleh bagi belaka. Contoh dia bagi kalau kita kerja,
di mana-mana syarikat ke contoh, yang mana syarikat tu beri allowance, beri gaji yang cukup, dengan allowance lagi, dengan kemudahan-kemudahan asas, sehingga setengah orang tu dia tak fikir dah nak pergi part lain. Sebab dia rasa majikan dia ni, syarikat dia ni beri keperluan yang cukup. Semua benda yang dia nak dah ada belaka. Itu sesama kita manusia. Ataupun kalau satu-satu pemerintahan yang adil, sebagaimana berlaku zaman Nabi kita Muhammad SAW, di zaman para sahabat, di zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, yang mana pemerintah yang menonjol di sudut keadilan dia, di sudut kebajikan dia. Walaupun kita kata tak boleh nak 100%, tapi kebanyakan orang akan rasa selesa. Sebab apa? Sebab dengan kebajikannya, dengan keadilannya, itu sesama kita manusia. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca ayat Allahus Samad, Allah lah yang serba cukup, yang serba ada, yang menjadi tempat tumpuan kita manusia. Yang mana As-Samad ni, kita rasa satu-satunya kalimah yang ada dalam Quran, As-Samad, dalam surah ni lah. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Abdullah bin Mas'ud, dia tafsir As-Samad ni As-Sayyid. Tuan, kalau kita agak tuan. Sebenarnya As-Sayyid ni tinggi makna dia. Sebab bila sebut Sayyid, dia menggambarkan orang ataupun ketua yang boleh memberi kebaikan kepada manusia, yang boleh selesaikan hampir sebarang permasalahan manusia. Itu dipanggil Sayyid, dan itu As-Samad di sudut makna bahasanya. Jadi As-Samad ni dia memberi makna As-Sayyid dalam bahasa Arab. Maknanya kita sebut biasanya Sayyid ni kita terjemuh tuan. Tuan ni di sudut bahasanya kita nak beri penghormatan kepada seseorang, dan di sini dia berkait dengan as-siyadah, keketuaan, maknanya di sudut pengurusan satu-satu organisasi, termasuk pengurusan sesebuah negeri, sesebuah negara. Itu di sudut bahasa As-Sayyid, As-Samad ni. Dalam bahasa Arab, makna As-Samad ni, hatta di zaman jahiliyah dulu, dia kata As-Sayyid allazi tasmudu ilaihil khalaiq. As-Samad ni adalah tempat tumpuan segala makhluk. Segala hajat-hajat yang nak, yang manusia nak ni, orang ni ataupun kerajaan, mana-mana kerajaan ni boleh bagi belaka. Itu makna As-Samad. Sebab itulah orang Arab jahiliyah dulu, dia panggil ketua dia, yang dia hormati, mana penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebajikan contohnya, dia panggil tuan dia ni adalah As-Samad. Itu di sudut bahasa. Dan mana-mana rumah di zaman jahiliyah dulu, rumah yang boleh jadi tempat tumpuan orang. Orang nak, kalau kita agak nak pergi jumpa sebab sahur dia, mungkin kerana ilmu dia, kerana kebaikan dia, kerana pemurah dia, pergi jumpa nak memenuhi hajat. Jadi bait tu dipanggil, rumah tu dipanggil Al-Baitul Musammad. Maknanya kalau tanya nak jumpa, nak pergi jumpa siapa dia? Kalau Kelantan dia panggil jumpa lah. Nak pergi jumpa siapa? Jumpa orang ni, jumpa sipulan-sipulan. Pergi rumah ni. Sebab rumah ni kalau pergi, orang panggil tak balik tangan kosong. Paling kurang doa, paling kurang berah kau, paling kurang gula kau, paling kurang apa-apa saja hajat. Itu nisbah di sudut bahasa. Makna As-Samad termasuk zaman jahiliyah dulu. Apatah lagi kalau kita nak beri makna As-Samad kepada Allah SWT. Allah Ta'ala apabila dia kata Allah ni, antara sifat dia As-Samad, tempat tumpuan yang serba ada, yang serba cukup. Maknanya kita kena yakin sepenuh dan kita kena faham
Allah ni tumpuan kita bukan setakat kita nak makan minum. Sebab manusia ni sampai satu tahap dia jemu. Dia puas. Dia akan rasa kalau dia fikir sikit, guna akal dia, otak yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sebenarnya kehidupan ni bukan sekadar untuk makan dan untuk minum sebenarnya. Kalau makan dan minum saja, dia tak boleh nak memenuhi kebahagiaan yang lahir dalam hati kita manusia. Ada benda lain. Jadi benda lain itulah kita kena, pemikiran kita ni kena langkau lebih sikit. Tidak ada makhluk yang boleh memenuhi segala hajat keperluan kita kecuali Al-Khaliq yang cipta kita. Dialah yang lebih tahu segala-galanya, iaitu Allah SWT. Dan Allah ni As-Samad. Tempat tumpuan kita yang serba ada, yang serba cukup, yang menjadi tumpuan kita manusia, sehingga bukan setakat kita nak minta rezeki daripada Allah Ta'ala. Bukan sekadar kita nak minta Allah Ta'ala anugerah kepada kita kesihatan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keselamatan. Allah Ta'ala anugerah kita zuriat. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebenarnya bukan setakat keperluan atas dunia saja, bahkan melangkaui sampai ke akhirat. Ini As-Samad. Dan ini memanglah hatta dunia saja pun makhluk ni dia tak mampu untuk memenuhi segala keperluan manusia zahir dan batin. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memenuhi keperluan zahir batin, yang menyebabkan kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita jadikan Allah ni sebagai tempat ibadat kita semua sekali. Sehingga apabila kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu maknanya akhlastu dini. Aku nak cari cara hidup yang paling suci, yang paling bersih, yang boleh aku ikhlaskan ibadatku, memang tidak ada kecuali kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi ayat ni cukup mulia, cukup bernilai tinggi apabila kita sebut wajjahtu wajhi. Aku ikhlaskan, aku hadapkan wajahku, maknanya aku ikhlaskan segala niat dan ibadatku lillazi fataras samawat, kepada pencipta yang mencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini beri gambaran seseorang tu apabila dia baca ayat ni dan dia faham, maknanya dia yakin sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang serba ada, yang serba cukup untuk keperluan dunia dia, apatah lagi keperluan akhirat. Kita yakin sepenuh keperluan dunia ni kadang-kadang kita boleh dapat juga daripada makhluk, daripada keluarga kita, daripada saing kita, daripada orang berkuasa, apa semua sekali. Tapi di akhirat tak ada. Sepenuhnya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau kita tidak yakin dengan kewujudan hari akhirat. Itu terserah pada kita lah, kita punya pasal. Tapi kalau kita yakin sepenuh kehidupan dunia akan berakhir dengan akhirat, inilah bila kita baca ayat wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dan inilah ayat yang perlu kita faham apabila kita sebut Allahu As-Samad. Sebab itulah ada doa yang berlaku, kalau ikut kisahnya berlaku zaman Nabi SAW. Nabi apabila dia masuk masjid, dia dengar orang duk berdoa. Antara doanya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Nabi dengar ada seorang yang duk baca doa ni, Nabi kata qad ghufiralah. 3 kali Nabi kata, maknanya permintaan dia telah diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kita nak syahid di sini di sudut penggunaan antaranya as-samad tadi. Dan dia kata, Allahumma, wahai Tuhanku, inni as'aluka. Aku pohon, aku minta denganmu ya Allah. Allah ni siapa?
Al-Ahad, yang Maha Esa. As-Samad, yang serba cukup, yang menjadi tumpuan kita manusia dan seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak diperanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, yang setara dengannya. Nak minta apa dengan Allah Ta'ala? Asasnya, antaghfirali dhunubi. Antaghfirali dhunubi. Supaya Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita, tutup kelemahan-kelemahan kita. Sebab apa kita minta dengan Allah Ta'ala? Antaranya, innaka antal ghafurur rahim. Sebab Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Walaupun dia juga ada inna batsha rabbika la syadid. Azab Allah Ta'ala ni terlalu berat, tetapi dia juga Maha Pengampun. Innaka antal ghafur ar-rahim. Dan Maha mengasihani, kita sebut. Dan mengasihani terutamanya hamba-hambanya dia apabila sampai ke akhir hari akhirat. Jadi doa ni sesuai jugalah untuk kita berdoa kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas dan penuh yakin. Dan sebagaimana Nabi sebut, qad ghufiralah. Allah Ta'ala telah ampun dosa orang yang berdoa dengan doa ini. Seterusnya ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Muka surat 90 tu. Kepada orang yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan Siti Maryam anak Tuhan, jelaslah kata-kata mereka bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah Ta'ala apabila dia nak perkenalkan diri dia, kekuasaan dia kepada seluruh makhluk, dia kata Allah ni lam yalid, dia tidak beranak. Maknanya tak ada anak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Mana hak ni kita kena yakin sepenuh di sudut akidah. Jadi sebab itulah mana-mana ajaran, mana-mana kefahaman kita kena tolak tepi, tolak semua. Semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman kita ni terlalu banyak kisah-kisah, sama ada dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah-kisah yang berlaku di zaman sahabat dan generasi seterusnya sampai ke zaman kita sekarang ni. Mana-mana pemikiran, semua sekali kita kena tolak. Yang kita kena pegang sepenuh adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kalau pemikiran mengatakan Nabi Isa ni adalah anak Tuhan, itu bercanggah sepenuh termasuk dengan ayat ni yang mana Allah Ta'ala sebut lam yalid wa lam yulad. Kisah Nabi Isa ni ada disebut banyak dalam Quran, termasuk dalam surah Ali Imran, termasuk ayat 33 contohnya, ayat 33 daripada surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Yang sesungguhnya Allah yang telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing. Dan ayat yang ke-35, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang ketika isteri Imran dia berdoa kepada Allah, mana sesungguhnya aku bernazar kandungan yang ada dalam perut aku ni menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini kisah Imran dan isteri dia. Yang mana setengah riwayat kata di zaman dia tu banyak pada masa tu berlaku benda-benda mungkar, benda-benda maksiat yang menyebabkan isteri Imran, keluarga yang solehah ini, yang taat ni, antaranya dia berdoa kepada Allah supaya anak dia ni anak yang taat, anak yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga kita apabila kita berkahwin, tentulah antaranya kita nak anak zuriat. Jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita semua anak dan zuriat yang soleh, yang solehah.
Dan begitu juga kita tengok melalui ayat-ayat selepas pada tu sehingga lahirlah Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni sebagaimana kita tahu ayat-ayat selepas pada tu dia sebut inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Ayat selepas pada itulah ayat dalam kita boleh tengok kisah Nabi Isa ni antaranya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-33 dan selepas pada tu. Begitu juga dalam buku ni ayat yang ke-36, kalau kita tengok ayat yang ke-36 tu dia sebut falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Hak dia naknya anak lelaki. Tapi takdir Allah Taala bagi anak perempuan, tapi akhirnya dia terimalah. Tidak ada masalah kita boleh minta dengan Allah Taala anak lelaki ke anak perempuan. Yang pentingnya usaha daripada kita, ikhtiar doa daripada kita, kemudian Allah Taala bagi mengikut kehendak dia dan semuanya ada hikmat belaka. Apapun dia kata wa inni sammaituha Maryam. Mana bila anak perempuan dia beri nama Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan ini juga kita boleh baca ayat ni, boleh jadi doa. Termasuk apabila kita nak tahnik anak kita ni, sunat hari yang ke-7 contohnya, antara doa kita baca ayat ni. U'idzuha, kan baca ikut ayat, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita berdoa supaya anak kita, zuriat kita ni dijauhi daripada diganggu, dipengaruhi oleh syaitan. Daripada kecil lagi. Jadi boleh guna. Dan amo ingat Tok Guru terutamanya setiap pagi Jumaat lepas pada kuliah ramai orang pergi tahnik dengan dia, antara doa dia baca hak ni lah. Amo pernah tanya apa doa Tok Guru, antaranya dia baca hak ni sebelum dia tahnik, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maknanya kalau ikut ayat ni doa yang dibaca oleh, yang didoa oleh Maryam. Oleh apa dia? Oleh isteri Imran. Hatta kita sebenarnya suami isteri ni, apabila kita kahwin, kita nak duduk bersama suami isteri ni, kita juga disunat baca Allahumma jannibna asyaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Maknanya dengan syaitan ni yang merupakan antara musuh utama kita, minal jinnati wan nas. Sama ada syaitan jin, syaitan manusia. Manusia ni hak perangai huduh lah. Hak perangai huduh. Kita kena jauhkan. Anak zuriat kita ni, kita kena doa sama. Hatta sebelum boleh anak, apatah lagi selepas boleh anak pun, kena doa juga. Dan anak ketika membesar pun, terus kita doa juga. Hatta apabila dia dah, mana dia dah boleh berdikari lah. Dia dah berdikari. Maknanya dia dah lepas universiti, dah kerja sendiri, dah boleh bina keluarga sendiri, dah kahwin, apa semua sekalipun, kita tanggungjawab kita, ayah mak ni antaranya sentiasa berdoa. Sengah kadang-kadang maknanya anak-anak kita membesar mengikut acuan kita, mengikut kehendak kita. Tapi kadang-kadang dia membesar dalam keadaan hak kita nak lain, hak jadi lain. Itu pun maknanya kita kena banyak sabar dan kena sentiasa juga berdoa kepada Allah SWT. Amo ada terbaca satu artikel yang cerita kisah salah seorang qari yang masyhur Mesir dulu. Dia antara qari-qari yang masyhur yang menunjuk peringkat awal-awal dulu. Mahmud Khalil Husari. Yang mana kalau dulu kat dua orang lah. Mahmud Khalil Husari dengan Syekh Abdul Basit. Dua-dua daripada Mesir. Kamu ingat zaman Tok Guru
kuliah maghrib di Masjid Muhammadi dulu sebelum tahun 78. Mana sebelum maghrib tu dia pasang kaset tu. Di masjid-masjid lain hampir tak ada kaset. Jadi antaranya dia pasang sama ada Syekh Basit ataupun Syekh Mahmud Khalil Husari. Kisah, kalau ikut kisahnya dia ada seorang anak. Anak dia nama Yasmin ke apa. Yalah apabila ayah ni suara sedap, biasanya akan nurung lah mana-mana anak dia ataupun cucu dia suara sedap. Termasuk anak puan dia Yasmin lah. Jadi masa dia hidup lagi, Yasmin ni suka nak menyanyi. Ayah dia tak setuju apa dia. Katanya dia mendapat tawaran daripada isteri Presiden Husni Mubarak dulu. Nama apa dah isteri Presiden Husni Mubarak? Suzan, tak silap. Akhir sekali dia ikut juga, dan selepas pada tu lama-lama akhir sekali dia sendiri pun pecah. Buka tudung, buka aurat habis semua sekali dalam keadaan ayah dia terlalu sedih. Tetapi iyalah manusia sampai satu tahap dia akan ikut, dia ikut, tak ikut. Cuma akhirnya kata sampai ke ayah dia mati dalam keadaan macam tu, 10 tahun selepas kematian ayah dia, dalam keadaan ayah dia sedih katanya, akhir sekali ada kesedaran dalam kehidupan Yasmin anak Syekh Khalil Husari ni, dan akhir sekali dia tutup aurat balik. Tutup aurat balik, dan dia ada NGO khusus katanya tentang kebajikan. Nak rayaknya doa ni kena berterusan. Termasuk doa kita sebagai seorang ayah dan seorang terhadap anak-anak. Kalaulah anak-anak ni membesar mengikut acuan kehendak kita, alhamdulillah. Alhamdulillah syukurulillah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau anak membesar tidak mengikut acuan dan kehendak kita, alhamdulillah ala kulli hal. Buat macam mana? Mungkin ada hikmah, tapi yang pentingnya kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam buku ni dia ada sebut tentang lam yalid wa lam yulad ni, tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud pun salah seorang pemerintah yang zalim, yang mengaku dia Tuhan. Nama dia sebahagian riwayat kata Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh, maknanya keturunan Nabi Nuh. Ya, akhir sekali pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam lah. Sebagaimana kita semua, dia ni yadda'i al-uluhiyah. Jadi pemerintah, semua riwayat kata pemerintahan dia ni beratus-ratus tahun. Jadi kalau zaman dulu tak pelik lah. Maknanya Allah Ta'ala buat manusia zaman dulu. Zaman awal-awal manusia dulu, dia boleh hidup beratus ribu tahun. Termasuk katanya Namrud pun, kerajaan dia pun, dia sendiri pun perintah beratus tahun. Dan dia mengaku dia ni Tuhan. Macam juga Firaun. Dan setengah riwayat kata, walaupun kebanyakannya Israiliyat ni kita boleh cerita, tapi kita tak boleh sandar. Cerita ni sahih mari daripada Quran ke daripada hadis Nabi SAW, kecuali yang betul-betul sahih. Yang betul-betul Nabi cerita. Kalau tidak daripada Nabi, Israiliyat maknanya sebagai cerita secara umum, mengikut kajian orang. Betul ke tidak, kita serah pada Allah Ta'ala. Katanya dia ni kuasa sepenuh, jadi kuasa dia berpusat, segala permohonan, segala permintaan orang semua kena melalui dia. Jadi setiap kali orang minta bantuan, dia akan tanya siapa dia Tuhanmu. Jadi semuanya jawab mung lah Namrud. Sama ada dengan sedar ataupun dengan terpaksa. Kecuali Nabi Ibrahim, apabila jumpa dia, ditanya siapa dia Tuhanmu. Tuhanku ni sebagaimana ayat Quran ni lah. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Apabila berlaku dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud ni tentang kekuasaan,
Jadi Nabi Ibrahim kata, ni berdebat. Ini penting di sudut kita panggil hujah. Kita kena bawa hujah yang jelas, yang nyata. Idh qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku ni kuasa dia boleh menghidup dan mematikan. Jadi Namrud kata, qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidup dan memati. Mengikut riwayatnya, dia bawa 2 orang daripada penjaga yang ada hukuman mati. Seorang dia pacung. Dia kata ni aku boleh mematikan. Seorang dia lepas, aku boleh menghidupkan. Kemah juga. Tak apa, Nabi Ibrahim kata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari ni daripada timur. Oleh itu terbitlah dia daripada barat. Mana kau tinggi tahap dialog tu. Nak setara mana. Kalau hidup dan mati dia boleh buat, dia boleh tunjuk contoh. Tentang matahari pula. Jadi dia perlu sebut matahari, fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Buhita ni orang panggil pucaksi lah. Maka tercenganglah orang kafir itu, lalu dia membisu. Tak boleh nak kata apalah. Ini kata-kata pentingnya hujah. Maknanya pentingnya ilmu. Dan Islam ni antaranya dia terbina dengan hujah yang kukuh. Mana hujah dia? Antaranya Al-Quran. Maknanya ayat-ayat Quran ni tak ada satu pun yang ditambah. Tidak ada satu pun yang dikurang. Allah Ta'ala sendiri beri jaminan. Itu contohnya. Hujah yang kukuh. Jadi apabila hujah yang kukuh ni, orang nak ambil kekuasaan Allah Ta'ala, nak bersyirik dengan Allah Ta'ala, dia tak boleh lah. Fabuhital ladzi kafar. Pucaksi. Bahita ni, apabila berhujah, dia kalah, fasyahaba launuhu. Muka dia berubah. Mana orang kalah kan? Dia bercaksi lah. Itu fabuhital ladzi kafar. Jadi nak rayaknya Allah Ta'ala ni lam yalid walam yulad. Namrud sebagaimana kita tahu akhirnya macam mana Allah Ta'ala. Manusia ni dirasa hebat secara mana pun kadang-kadang dengan hikmat, dengan kehendak Allah Ta'ala, dia menghancurkan seseorang. Termasuk Namrud ni, kalau ikut ceritanya, mati dia kerana nyamuk masuk ke dalam hidung dia. Semua riwayat sebut sampai ke 40 hari. Semua kata 40 tahun hidup dalam keadaan menderita. Sehingga ada disebut apabila dia tak tahan sangat, mana dia minta pengawal yang berada sekeliling dia tu katak kepala dia. Setiap kali dia rasa sakit, katak. Jadi kita fikir gambaran macam mana seorang raja yang mengaku jadi Tuhan, akhir sekali dia minta pengawal dia yang katak kepala dia. Jadi pengawal ni terpaksa lah katak Tuhan dia lah seolah. Jadi kata 40 hari, 140 tahun sehingga mati dengan gitu ya. Begitu juga Fir'aun contohnya. Akhirnya mati dalam laut. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang zalim. Yang diktator kita panggil. Akhir sekali Allah Ta'ala lah berkuasa sepenuhnya. Jadi kita ni hebat secara mana pun kita tak boleh nak tanding Allah Ta'ala. Allahus Samad. Keesaan Allah Ta'ala ni lam yalid walam yulad. Kita ni di sudut pemikiran dia kata, kalau muka surat 92 tu, kenapa kita ni berkehendak pada anak? Nisbah pada kita makhluk, nisbah pada kita manusia. Kalau dalam buku ni dia kata paling kurang ada 3 lah. Ada 3. Yang pertama muka surat 93 tu, kita nak anak ni sebab kita fikir kita akan tua. Allah Ta'ala mana tua? Sebab dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya dia tak ada muda, tak ada tua, tak mati. Kita ni tak ada orang tak tua. Sampai setahap orang hidup beratus-ratus tahun. Apatah kita ni yang hidup sekadar 50-70 tahun lagilah yang cepat matinya, cepat tuanya. Sebab itulah perlu sebut tua ni dia sensitif sikit kan. Kita tak apa nak sebut tua, maknanya sebut berpengalaman lah. Tak apalah tu. Dan orang ni dia ikhtiar. Tak seri nampak tua. Maknanya jaga pemakanan. Memang comel lah. Di sudut kesihatannya.
Cuma kadang-kadang berlebih-lebih sangat. Maknanya habis harta benda cakap nak tak siwi nampak tua. Tapi akhir sekali, yalah, belah-belah mana pun tua jugalah sebelum mati biasanya. Tabiat kita akan fikir tentang tua, kita akan lalui tua tu sebelum mati. Jadi kalau makhluk termasuk kita ni, padanlah kalau kecek bab zuriat, anak kita ni dilahir, kita ni melahir kalau orang perempuan. Jadi tabiat kita, makhluk termasuk kita manusia ni, sebab apa kita perlu pada zuriat, anak? Sebab satunya kita fikir kita ni tua. Apabila tua, maknanya dengan sendiri tenaga yang ada pada kita, pendengaran, penglihatan, semua akan terjejah mereka. Walaupun adalah seorang dua kadang-kadang, seorang dalam 100, seorang dalam 1000. Maknanya umur 100 tahun tu nampak segar lagi, contohnya. Boleh bonggar lagi, boleh hakap benda berat. Tak apalah waktu tu. Tapi akhirnya, tua sakit mati juga. Asasnya kita ni akan tua. Apabila masuk 50 lebih kat, tua lah kitanya. Mana kita, apabila kita tua, kita mikir, siapa dia yang akan jaga kita pula? Tentulah kita berharap kepada anak-anak kita. Itu di sudut logiknya, pemikiran kitanya, makhluk seperti mana kita ni yang perlu kepada anak sebab untuk jaga kita masa kita tua. Yang kedua, tabiat kita juga apabila kita dah tua, sebagaimana kita tengok tuk-tuk apabila dia layan cucu. Tidak sama dengan dia layan anak. Masa dia layan anak tu mungkin dia masih muda, dia tenaga dia masih kuat, dia banyak kerja di luar apa semua sekali. Dia sayang juga pada anak. Tapi apabila mari cucu dalam keadaan dia dah tua, layanan dia pada cucu tu lain. Boleh dia suka main, suka gurau. Hatta kita sendiri pun seorang ayah pun masa anak-anak kecil sukalah kitanya. Jadi orang panggil bunyi anak duk teriak, duk nangis, cara dia kecek. Kalau orang tua dulu dia panggil, kalau muka surat 93 tu, yang keduanya, rumah tu dia panggil ada mayu. Mayu lah ni orang tak kecek lah. Orang kecek maya. Maya. Maya lah ni, bermaya. Maknanya orang tua-tua dulu, mayu. Hamba pun masa kecek-kecek dulu dah lah dengar orang sebut ada mayu. Jadi rumah ada maya ni maknanya rumah yang nak dengar ceria, tangisan anak-anak cucu apa semua sekali. Kadang-kadang apabila puas kita marah. Kemudian kita tengok pula itu cucu. Sebab apa? Sebab perlu kepada anak cucu ni sebab nak suruh hidup ni ceria. Kadang-kadang kalau rumah besar setara mana pun tak ada anak, tak ada cucu duduk seorang contohnya. Tak ada maya rumah tu. Jadi kalau dengar riuh rendah, teriak, bersin, berembah apa, berembah, bergurau antara anak-anak tu, kadang-kadang dia menceriakan kehidupan. Yang ketiga juga, tabiat kita, apabila kita ni hidup, kita bekerja, kita simpan duit, kita simpan aset apa dia, kita tahu kita akan mati, jadi aset ni nak pergi mana akhirnya? Tentulah di sudut tabiatnya, kita manusia, kita akan bagi kepada orang yang paling dekat dengan kita. Isteri kita, anak-anak kita. Itu di sudut perlunya makhluk ni, termasuk kita ni perlu kepada anak-anak. Tetapi tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala beri pada kita ni ada zuriat, ada tempat bergantung, ada tempat bermanja, ada tempat orang panggil boleh meneruskan legasi kita. Legasi di sudut apa dia? Mungkin di sudut pemikiran, mungkin di sudut harta, mungkin di sudut apa-apalah. Jadi keluarga siapa ni? Ni keluarga Pak Mak, ni keluarga Pak Hei, apa semua sekali. Jadi itu nak nisbah pada kita tapi tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita ni kadang-kadang kita ada tarikh lahir. Dan dalam ceria kehidupan ni tarikh lahir lah. Kita semua kata kita tak perlu kata hari jadi dia sebab kita tidak tahu secara tepat bila kita dijadikan. Cuma dia lahir tu kita tahu. Bila Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, kita tahu. Tarikh wafat dia kita tahu. Fir'aun buat kajian bila tarikh lahir dia, tarikh mati dia. Mana makhluk ni ada tarikh lahir. Dan kita pun ada tarikh lahir. Jadi apabila seseorang itu lahir, kita ucaplah
selamat hari lahir, semoga panjang umur, walaupun dia tak ada hadis sahih, tapi maknanya nak buat tu tidak ada masalah. Cuma jangan sampai ke peringkat lebihan pula lah. Kita doa macam ya takdir hari ni isteri hamba lahir 5 bulan 2. Jadi kita sama-sama doa lah biar kita sihat. Kalau nak minta panjang umur, semakin lama Allah Ta'ala beri umur kita biar semakin baik amal soleh kita ni. Sebab antara kebaikan manusia ni, Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur dan makin baik amalan dia. Tapi ada juga orang yang pendek tapi umur dia pendek tapi dia baik. Ada orang panjang tapi semakin panjang semakin jahat. Semakin panjang semakin nampak kebencian pada manusia, pada makhluk, macam-macam. Tapi apapun kita ada tarikh lahir kita. Nak menggambarkan asasnya kita ni tidak sama dengan Allah Ta'ala. Allah ni tidak tua, dia tidak mati, dia tidak lemah, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Artinya dia ni tak perlu kepada anak. Sebab itulah dia kata lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setaraf dengan dia. Maknanya Allah Ta'ala ni tiada tandingan. Tiada tandingan. Tuhan kata aku ni tidak ada benda yang serupa dengan aku. Seperti kita kata, kalau sama-sama kita nak jumpa dengan seseorang contohnya. Jadi kita boleh tanya, contoh sini mamak. Nak jumpa mamak ni macam mana? Jadi orang kata mamak ni dia tinggi, tubuh dia tegak, rambut keriting, jalan bokok sabuk, dia panggil, bokok sikit. Suara dia parau-parau sikit. Dan dia ada situ. Jadi kita boleh beri bandingan. Nak suruh orang muda faham, nak suruh orang muda cah. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni apabila disebut walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak banding. Nak banding Allah Ta'ala ni macam apa? Di sudut zat macam mana, tak boleh. Tapi kalau sesama makhluk, boleh. Sesama kita manusia. Orang ni, macam mana kita nak kenal orang ni? Dia ni jenis tinggi, kulit putih ke, kulit gelap ke, rambut keriting ke, rambut lurus ke, rambut kerah ke, hidung macung ke, hidung kepek ke, macam mana semua sekali kita boleh buat bandingan nak suruh orang muda faham. Kalau buah-buahan, kita kata buah naka ni contohnya macam apa dia? Macam buah cempedak lah contohnya. Cuma buah cempedak kita kata lembek sikit. Ataupun kita nak sebut binatang, nak sebut kambing, mungkin kita kata lebih kurang macam biri lah. Disebut besar kecil dia, cuma kambing ni bulu dia halus, biri ni bulu dia kasar sikit, keriting sikit, gitu. Itu gambaran walam yakullahu kufuwan ahad. Sesama kita makhluk ni kita boleh beri gambaran, tapi Allah Ta'ala tak boleh. Jadi macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Tentulah kenal melalui sifat-sifat dia. Allah Ta'ala kata dia ni ahad, yang Maha Esa. As-Samad, dia serba cukup. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Sebab kita nak tahu satu-satu benda ni, macam mana kita nak tahu satu-satu benda? Antaranya orang kata melalui 3 perkara, 3 benda. Yang pertama, kita tahu satu benda ni sebab kita boleh tengok. Kita boleh tengok benda tu, kita boleh setuh ke, kita boleh jamuh, kita boleh buat kajian, hak kita tengok ni, kita boleh sebut. Buah mu'tanya macam ni. Sebab apa? Sebab kita tengok, kita rasa orang buat kajian, buah duriannya macam ni. Buah dia musakinnya macam ni contohnya. Di sudut rasanya, di sudut warnanya, di sudut saiznya, di sudut bentuknya. Sebab apa? Sebab kita tengok. Tapi Allah Ta'ala, kita nak kaji macam mana? La tudrikuhul absar. Kita tak boleh tengok. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi dia boleh melihat. Segala pergerakan manusia dan seluruh makhluk. Semua. Maknanya,
kita tak boleh nak kaji Allah Ta'ala melalui kita tengok. Tak boleh. Kata ada orang boleh tengok Allah Ta'ala, tak boleh. Kecuali di akhirat kelak lah, itu masalah lain. Yang kedua, kita nak tahu satu benda ni, kita boleh kias. Macam perbandingan, tak adalah. Kita kias. Macam mana kita nak kias Allah Ta'ala? Sebab tak ada makhluk pun yang tengok gambaran Allah Ta'ala macam mana. Allah Ta'ala pun tak cerita bentuk dia macam mana di sudut zatnya. Cuma cerita di sudut sifat Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah ada ayat laisa kamitslihi syai'. Tak sama, tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ini maksud walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, macam mana kita nak tahu tentang suatu benda ni? Kita nak tahu satu benda hasil daripada pemerhatian kita, kajian kita terhadap kesan-kesan peninggalan. Kesan-kesan peninggalan. Macam contoh secara mudah agak, orang yang tak kenal Tok Guru lah. Orang yang tak kenal Tok Guru, maknanya Tok Guru dah meninggal. Jadi macam mana untuk kita gambarkan Tok Guru ni. Jadi kita boleh tengok kesan peninggalan Tok Guru apa dia. Mungkin buku-buku. Macam contohnya buku kita nak baca sekarang ni. Jadi budak-budak yang tak ada dengan Tok Guru, dia baca buku ni, dia boleh kenal Tok Guru di sudut pemikiran dia macam ni. Di sudut sejarah hidup dia macam ni. Itu gambaran yang ketiga melalui kajian tentang kesan peninggalan. Jadi Allah Ta'ala ni, kesan peninggalan dia, makhluk ni lah. Sebagaimana ada soalan tentang bolehkah kita menggunakan alam yang luas ini sebagai satu medium untuk supaya kita lebih merasakan akan kehebatan dan adanya Allah bersama kita. Ya, itulah yang terbaik. Inilah satu-satunya cara, wasilah terbaik. Sama ada alam, Allah Ta'ala kata awalam yatafakkaru fi anfusihim, dalam ayat surah Ar-Rum ayat ke-8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kamu tak fikir ke tentang dirimu sendiri contohnya. Tentang diri kita sendiri. Kita tengok macam mana sehebat, seagung, sesempurna penciptaan ni. Kalaulah orang yang mencipta kita manusia ni tentulah lebih hebat, lebih agung. Sebagaimana sesama kita ni. Orang yang cipta bangunan yang hebat ke, orang yang mencipta kenderaan yang hebat ke, sehingga kenderaan contohnya kereta, kalau biasa-biasa mungkin 50,000, 30,000. Tapi ada kereta sampai berjuta-juta. Tentulah orang yang design, orang itu hebat dia. Maknanya hebat, orang akur kehebatan dia. Jadi orang berubuk nak beli kereta. Sebab apa? Sebab menggambarkan keagungan, keunggulan, mutu yang tinggi. Begitu juga makanan. Orang makan daging kadang-kadang. Makan daging, kita makan daging burger. Mungkin RM1, mungkin RM5. Tapi ada setengah sepak sampai RM100. Ada setengah sampai RM1,000. Nak makan dengan kapasiti yang sama, lebih kurang. Ada orang pakai jam. Setengah orang jam beli kat RM5 je. Tapi jam ada sampai RM100,000. Ada bunyi kata jam sampai RM1 juta. Nak buat mana? Ikut demo lah nak pakai RM1 juta ke RM10 juta. Tapi yang pentingnya itu daripada sumber yang halal. Tidak curi duit organisasi. Tidak curi duit negara. Contohnya. Begitu juga Allah Ta'ala kata awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Kamu tak perhati ke tentang malakut, kekuasaan Allah Ta'ala melalui penciptaan langit dan bumi. Hak ni hak kita kena kajinya. Memang betul lah. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala ni melalui kesan peninggalan dia. Kita tak boleh nak kaji Allah Ta'ala melalui zat dia. Jadi Allah Ta'ala macam mana, mimpi hebat secara mana, orang pakai kain serban, ujung dia sampai ke lutut ke, ataupun orang ngaji ke akhir dunia ke, akhir sekali dia mari royak, dia jumpa Tuhan. Itu mengarut. Itu syirik. Itu mulhid. Itu murtad semua sekali. Kita yakin sepenuh pengajian kita,
Allah Ta'ala ni kita tak nampak. Sebab dia termasuk benda gaib. Tapi kita yakin kewujudan dia, antara faktornya kerana kewujudan penciptaan Allah Ta'ala. Termasuk diri kita dan seluruh makhluk. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Wa ma khalaqallahu min syai'. Dan surah Al-A'raf ayat ke-85. Begitu juga dalam surah Al-Imran ada sebut. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sebab itulah sebenarnya kajian ni dia perlu. Sebab itulah Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita manusia ni akal yang tidak ada pada makhluk yang lain. Dan sebab itulah Allah Ta'ala sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang gerung pada Allah ni orang yang ada ilmu. Dalam ilmu dalam bidang tafsir ke, ilmu dalam bidang hadis, ilmu dalam bidang fiqh, ilmu dalam bidang ekonomi, ilmu dalam bidang pertanian, ilmu dalam bidang pengkajian angkasawan apa semua sekali ni, yang mana dengan ilmu yang ada pada seseorang tu, dia guna ilmu dia, dia buat kajian sehingga akhir sekali dia boleh buat keputusan bahawasanya memang mesti ada pencipta yang maha agung iaitu Allah SWT. Sehingga lahirnya rasa takut, rasa gerung dia kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maknanya ulama ni maknanya tuan alim, orang yang ada ilmu. Semua bidang ilmu. Dia tidak terhad kepada ilmu fiqh saja. Tidak terhad pada ilmu geografi saja. Tidak. Semua ilmu yang mana dengan ilmu ni dia buat kajian, dia buat kajian ilmiah dia sehingga dia sendiri tu dia dapat merasakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Waqtilafil laili wan nahar. Perbezaan siang dan malam pun dia bukan secara automatik. Walaupun kita istilah dunia sekarang ni semua berlaku seolah automatik. Sebenarnya kalau orang yang ada ilmu dia tidak ada automatik. Sebab apa? Sebab yang dibuat tu. Sebab ada pembuat dia. La ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Antaranya sentiasa zikir, ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan, setiap keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia sentiasa fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Atas dunia ni banyak lagi benda yang perlu kita buat kajian. Apatah lagi di alam langit sana. Yang mana bintang-bintang yang berbilion-bilion apa semua sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ni Allah Ta'ala tidak buat secara batil, secara sia-sia. Subhanak maha sucimu ya Allah daripada segala kekurangan, faqina azaban nar. Sehingga menyebabkan kita rasa keagungan Allah Ta'ala, kekerdilan kita dan takutnya kita terhadap azab Allah SWT sebab kita takut kita tidak memenuhi kehendak dan hasrat penciptaan Allah terhadap kita semua. Jadi merasa itulah yang kita boleh sebut pada pagi ini. Sebab itulah dalam buku ni akhir sekali muka surat 99 tu Tok Guru tutup dengan ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini sebenarnya setiap nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus semenjak zaman Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, visi dia satu je, iaitu an i'budullah. Supaya semua sekali tunduk patuh beribadat, mengabdikan diri, mengesahkan Allah SWT dan tidak ada syirik. Wajtanibut taghut, tidak ada syirik. Dan memang kalau kita perhati, manusia ni yang boleh jadi syirik ni, setengah ulama kata dia berpunca daripada dua keadaan. Satu, kerana dia fikir tentang penciptaan Allah Ta'ala yang maha agung. Allah Ta'ala cipta penciptaan dia, langit, bumi, bintang, matahari semua sekali ni nak menggambarkan kekuasaan Allah. Tetapi manusia ni kerana dia silap faham, dia menjadikan ciptaan Allah tu sebagai sembahan dia. Sebab itulah punca syirik antaranya apabila manusia ni dia kagum dengan makhluk. Dia tidak kagum dengan Al-Khaliq. Sepatutnya kita kagum dengan Al-Khaliq yang mencipta ni. Kita bukan kagum dengan Majdih tu, tapi kita kagum orang yang mencipta, orang yang design tu. Kita bukan kagum kuih hot sedap tu, tapi kita akan kagum macam mana orang lain buat kuih yang sama, tapi tak sama dengan rasa yang dibuat oleh Mu'tih ni, Mu'muh ni, apa semua sekali.
Itu kita kena kagum. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Kagum kita tentang penciptaan Allah. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Bukan kita semua matahari. Tapi kita semua orang yang buat matahari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita sesama manusia. Mana manusia, kadang-kadang Allah Ta'ala beri pada seseorang ni ilmu dan kefahaman. Menyebabkan dengan ilmu dan kefahaman pada dia, dia boleh menjadi panduan, boleh jadi rojokan kepada manusia. Contohnya Rama, Tutu Alim, pakar-pakar dalam segala bidang ni dah meninggal dunia. Tetapi dia meninggalkan kesan melalui penulisan dia, melalui kefahaman dia. Jadi kalau kita teruja dengan kefahaman seseorang, dengan ilmu kepakaran yang ada pada seseorang, bukan siapa ke peringkat kita pergi puja dia. Tapi akhirnya kita puja Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dengan kekuatan dia, kesempurnaan ilmu dia, dia cipta manusia ni sempurna. Termasuk dia bagi akal, yang mana dengan akal ni manusia mampu untuk fikir tentang dunia ini secara keseluruhan. Jadi kalau manusia tak siap faham, dia pergi semua orang pula. Sebab tu pergi semua kubur. Semua kubur buat apa? Sebab dia tu mati belakang dah, tak boleh buat apa dah. Yang kita nak semua adalah Allah Ta'ala. Ini sebahagian ulama kata antara punca manusia dari syirik ialah kerana dia berkait dengan penciptaan Allah Ta'ala, sama ada di langit sana ataupun di bumi ni, tentang orang-orang. Sebab itulah tak boleh manusia dia nak mengaku diri dia Tuhan, ataupun manusia ni tak boleh kalau tengok orang yang ikut dia kan kelebihan yang ada, sehingga manusia ni semua sujud pada dia. Tak boleh. Dia boleh bawa pada syirik. Jadi ayat yang ringkas, yang pendek, tetapi sudah cukup untuk dia berkait dengan macam mana kita nak betul-betul memahami Allah Ta'ala sehingga kita boleh mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dalam setiap gerak-geri kita, aktiviti harian kita, sehingga kita semua diampun oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antas syafi la syafi illa anta fashfi maradina ya Allah. Allahumma antas syafi la syafi inna anta fashfi maradina ya Allah. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.